Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Hari ini cikgu akan ulang kembali apa yang telah kamu pelajari pada minggu lepas tentang bab 9 garis lurus, subtopik 9.1 garis lurus. Bagi garis lurus, perkara yang paling penting adalah untuk pelajar mengetahui persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Bagi persamaan ini, perkara yang paling penting adalah pelajar perlu menentukan apa itu M. M merupakan kecerunan garis lurus, manakala nilai C adalah pintasan Y. Pintasan Y merupakan garis lurus yang memotong pada paksi Y. Sekejap lagi cikgu akan tunjukkan dengan lebih lanjut lagi, lebih mendalam lagi tentang bagaimanakah cara untuk menentukan kecerunan dan menentukan pintasan Y. Bagi nilai kecerunan, pelajar boleh kira atau tentukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah melalui formula kecerunan ataupun simbolnya adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Nilai Y2, Y1, X2 dan X1 ini merupakan koordinat X dan Y bagi dua titik yang kita akan tentukan di sepanjang garis lurus itu. Maknanya pelajar perlu pilih dua titik atau tentukan dua titik pada garis lurus itu untuk mengira kecerunan. Cara yang kedua adalah melalui persamaan kecerunan bersamaan dengan persamaannya ialah negatif nilai pintasan Y bahagi dengan nilai pintasan X. Manakala cara yang ketiga ataupun kaedah yang ketiga adalah cara untuk menentukan kecerunan adalah dengan mengira jarak mencancang ataupun disebut jarak menegak dibahagi dengan jarak mengepuk. Jadi slide ini adalah ada nota ringkas yang cikgu ingin tunjukkan berkaitan dengan garis lurus. Sebenarnya pelajar telah belajar semasa di tingkatan 2 dalam bab 10 anda telah mempelajari bahawa kecerunan M garis lurus ini boleh bernilai positif, negatif, sifar ataupun nilainya adalah tidak terhingga. Nilai ini boleh dianggarkan berdasarkan bentuk graf garis lurus itu. Yang pertama, garis yang mempunyai kecerunan yang positif condong ke atas dari kiri ke kanan. Lihat rajah 9.1. Ini gambar rajahnya. Dia kata garis yang condong dari atas ke atas. Dia kata ke atas dari kiri ke kanan. Jadi nilai kecerunannya adalah positif. Diberi tanda tanda M lebih besar daripada sifar. Maka nilai M adalah positif.
Okey, yang kedua, garis yang mempunyai kecerunan negatif. Okey, kecerunan negatif di mana garis lurus itu dia condong ke bawah. Okey, dia condong ke bawah. Condong ke bawah dari kiri ke arah kanan. Dari kiri ke arah kanan. Maknanya kalau kita katakan bahagian tu maksudnya ini bahagian kiri. Kiri ni bahagian kanan. Sama juga. Okey. Bahagian kiri, bahagian kanan. Okey, kita lihatlah C dengan D ya. Okey, C, D. Okey, garis yang selari. Okey, garis-garis yang selari mempunyai nilai kecerunan yang sama. Okey, garis lurus yang selari dengan paksi X. Okey, garis lurus yang selari dengan paksi X. Ini yang gambar rajah yang ketiga ni. Okey, nilai kecerunannya adalah sifar. Ni maksudnya nilai M ni sama dengan sifar. Okey, garis lurus yang selari dengan paksi Y. Kecerunan ni dikatakan nilainya adalah infinity. Okey, tapi dalam perbincangan kita bagi garis lurus, kita fokus lebih kepada nilai M positif dan juga nilai M yang negatif. Okey, kita lihat nota yang ketiga. Okey, semakin curam garis lurus itu semakin besar. Semakin curam garis lurus itu semakin besar nilai kecerunan M itu. Kita lihat ni ya, ada 3 garis lurus. Okey, keadaan ni garis lurus yang pertama di mana nilai M dia adalah sifar. Okey, garis lurus yang kedua, M-nya sama dengan 1. Okey, bagi garis lurus yang ketiga, M adalah 3. Bagi lurus yang keempat, nilai M-nya adalah infinity. Jadi semakin besar, semakin curam, semakin besar. Maknanya semakin meningkatlah. Kita nampak ya garisan tu. Okey. Kita teruskan. Okey, ini adalah contoh garis lurus. Okey, contoh ini adalah cikgu ambil daripada latihan dalam modul matematik. Okey, muka surat 117. Okey, cikgu nak tunjukkan okey bagaimana menentukan nilai kecerunan dan nilai pintasan. Okey, bagi graf ini, okey, garis lurus ini dia beri persamaan Y sama dengan 2/3X tambah 2. Okey, melalui perbandingan, kita boleh bandingkan melalui persamaan. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita dapati bahawa nilai M adalah 2/3 dan nilai C iaitu pintasan Y adalah 2. Okey, positif 2. Positif tu kita boleh abaikan. Maknanya C adalah sama dengan 2. Okey, apakah maksud pintasan nilai C pintasan pada paksi C adalah pintasan pada paksi Y di mana garis itu memotong pada paksi Y. Okey, inilah maksudnya garis lurus ini memotong pada paksi Y pada Y sama dengan 2. Okey, itulah nilai C. Okey, jadi bagaimana pula untuk kita mengira kecerunan? Okey, cikgu akan tunjukkan kita boleh gunakan tiga cara itu Okey, 3 kaedah. Okey, kaedah yang pertama, kita gunakan persamaan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, kita ambil koordinat yang pertama. Okey, kita ambil ini adalah koordinat yang pertama dan ini adalah koordinat yang kedua. Okey, koordinat yang pertama, titik yang pertama koordinatnya adalah negatif 3, 0. Titik yang kedua koordinatnya adalah
sifar 2. Okey, jadi kita labelkan X1, Y1, X2, Y2. Okey, kita gantikan dalam formula. Okey, Y2 tolak sifar, X2 sifar tolak negatif 3. Jadi kita dapat 2 per 3. Okey, nilai kecerunannya 2 per 3. Okey. Kaedah yang kedua, kita menggunakan cara pintasan. Kecerunan pintasan Y bagi pintasan X. Pintasan Y, okay, nilainya ialah 2. Pintasan X, nilainya ialah, di mana garis lurus itu memotong pada paksi X ya, itu nilainya negatif 3. Okey, 2 ni di mana garis lurus itu memotong pada paksi Y ialah 2. Itu maksudnya. Okey. So, maksudnya 2. Okey, negatif kan. Okey. So, maknanya kita boleh buat kurungan juga bentuk macam ni. Okey, jadi bila 2 negatif dengan negatif positif. Jadi kita dapat 2 per 3. Okey, cara yang ketiga ataupun kaedah yang ketiga melalui jarak. Okay, kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, jarak mencancang. Ini jarak mencancang 2 unit. Jarak mengufuk 3 unit. Okey, jadi jarak mencancang 2 per jarak mengufuk adalah 3. Okey. Jadi itulah cara kita menentukan nilai kecerunan. Okey, cikgu tunjukkan satu lagi contoh. Okey, kita nak lihat perbezaan ya. Okey. Graf yang pertama di mana nilai kecerunannya positif. Graf yang kedua, nilai kecerunannya adalah negatif. Okey, boleh dapat kenapasi melalui perbezaan yang melalui nota yang kita bincang pada slide yang sebelum ni. Okey, kita boleh tentukan jika nilai M kecerunan dia adalah positif. Okey, garis lurus itu dia akan condong ke atas dari kiri ke kanan. Okey, bagi nilai kecerunan yang negatif, garis lurus akan condong ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, kita nak kira kecerunan. Okey, sebelum tu kita kena biasakan dengan cara membandingkan melalui persamaan ya. Okey, daripada persamaan umum Y sama dengan MX tambah C, didapati bahawa nilai M ialah negatif 2 dan C ialah negatif 4. Okey. Kita
kita nak kira kecerunan. Okey. Kaedah yang pertama. Kecerunan Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. Kita tentukan 2 titik pada garis lurus itu. Okey, ini garis titik pertama, titik yang kedua. Okey, titik pertama ialah negatif 2 sifar. Titik yang kedua sifar negatif 4. Okay. Labelkan koordinat X1, Y1, X2, Y2. Okay. Kemudian kita gantikan ke dalam formula. Okay. Y2 tolak Y1 negatif 4. Negatif 4 tolak sifar bahagi sifar tolak negatif 2 negatif 4 per 2 kita dapat negatif 2. Cara yang kedua melalui kecerunan pintasan ya. Pintasan Y bagi pintasan X. Okey, pintasan Y negatif 4. Pintasan X negatif 2. So, negatif 4 bahagi negatif 2. Itu boleh letakkan kurungan. Okey, negatif 4 bahagi negatif 4 bahagi negatif 2 ialah 2. Atas negatif, jadi jawapan akhir ialah negatif. Okey, cara yang ketiga. Okey, kita gunakan mengira jarak. Kecerunan persamaan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okay. Bagi graf ini, jarak mencancangnya ialah 4 unit. Jarak mengufuk 2 unit. Jarak mencancang 4 per mengufuk. Jarak mengufuk 2. Okey, kita dapat 2. Okey, tapi disebabkan garis lurus ini, okey, dia condong ke bawah dari kiri ke kanan. Jadi dia kecerunannya ada negatif, jadi kita perlu letakkan tanda negatif. Jadi dapat negatif 2. Okey. So, jadi para pelajar sekalian, ini caranya ya, kita nak menentukan pintasan Y iaitu nilai C dan juga kecerunan iaitu
simbolnya ialah M. Okey. Cikgu nak guna juga graf yang sama. Bagaimana kita nak membina persamaan tu? Okey, sebenarnya dia sangat mudah. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, katakan diberi satu garis lurus ini. Okey, kita nak bina persamaan tu, okey, menggunakan persamaan umum dulu. Kita tulis y sama dengan mx tambah c. Okey. Okey, nilai m ini, okey, kita boleh dapat melalui pengiraan kan. Okey, jadi pelajar boleh tentukan melalui cara kaedah pertama, kedua atau ketiga. Okey, bila kita rujuk daripada graf, okey, jadi kita akan dapat nilai M itu adalah negatif 2. Okey, jadi Y sama dengan negatif 2X. Okey, nilai C adalah pintasan Y. Daripada garis lurus ini, pintasan Y-nya ialah negatif 4. So, jadi negatif 4. Maka persamaan garis lurus ini adalah Y sama dengan negatif 2X tolak 4. Okey, begitu juga dengan graf ini, garis lurus ini. Okey, kita tulis dulu persamaan umum Y sama dengan MX tambah C. Okay, jadi persamaan garis lurus Y sama dengan, nilai M ini kita boleh tentukan melalui tiga cara ini. Jadi kita akan dapat 2 per 3X nilai C pintasan Y. Pintasan Y daripada graf ialah positif 2. Jadi, tambah 2. Maka persamaan garis lurus Y sama dengan 2X tambah 2. Okey, pelajar sekalian. Okey, inilah ya pengenalan kepada bab 9 garis lurus. Jadi, cikgu berharap pelajar lebih memahami untuk belajar dalam bab ini. Okey. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.